Okey sahabatku, dah siap nasi arak mandi. Jom kita lihat hasilnya. Okey sahabat, kita lihat dulu bahan-bahannya. 1 batang lobak merah yang dipotong dadu, 1 labu bawang besar yang dipotong dadu juga halus-halus, 1 sudu besar minyak zaitun, 3 biji tomato yang dipotong 4, dibelah 4, kemudian gajus yang telah digoreng tanpa minyak dan sedikit kismis. Seterusnya 4 biji, 4 tangkai lada hijau, bawang goreng yang telah digoreng, kemudian yogurt, saya gunakan yogurt natural, dan sedikit berwarna kuning. Seterusnya tidak lupa 1 sachet susu kolostrum dan juga 3 sachet gula home sweet. Seterusnya rempah Chef Ustazah, rempah nasi mandi, sedikit buttercup, kemudian daun ketumbar dan juga daun pudina. Ayam saya gunakan 1 kilo. Seterusnya 1 kilo beras basmati yang telah dibasuh dan dituskan. Okey, jom kita masak. Okey sahabat, seperti biasa kita sediakan dapur dan panaskan periuk pressure cooker, cooling eggs kita. Okey, and then kita biarkan dia kering sekejap air tu, dan seterusnya kita masukkan dalam 2 sudu besar buttercup. Okey, penggunaan buttercup dalam masakan nasi Arab sangat tidak asing lagi, sebab buttercup ni boleh menyebabkan nasi kita tu lebih lembut, lebih soft, smooth begitu. Okey, kita biarkan sekejap godek-godek, and then kita masukkan bawang besar yang telah dipotong dadu kecil-kecil. Penggunaan bawang ni terpulang kepada kita, nak guna 1 labu ke 2 labu ke, sebab bawang ni kena menyedapkan lagi masakan kita. Banyak pun tak apa. Okey, saya tambahkan sedikit lagi buttercup supaya nasi kita tu lebih berminyak. Okey, kacau, kita biarkan sekejap supaya bawang besar kita tu lebih garing dan berbau harum. Okey, dah boleh masukkan. Saya masukkan tomato, kemudian masukkan juga lobak merah, dan tak lupa kacau sekejap. Kacau dulu dan pastikan bahawa tomato kita tu benar-benar telah empuk, dan begitu juga dengan lobak merah tu. Kita kacaulah biar dia sedikit masak. Kemudian jangan lupa masukkan juga lada hijau sebanyak 4 tangkai. Penggunaan lada hijau ni kerap kali digunakan dalam masakan Pakistan ataupun buat masakan Arab sebab aroma bau lada hijau tu. Kemudian tumiskan juga sedikit daun ketumbar dan juga daun pudina, dan kedua daun ni wajib dimasukkan di dalam masakan Arab ataupun masakan Pakistan sebab aroma bau kedua-dua bahan daun tersebut. Okey, kita biarkan dia sekejap supaya ia benar-benar laju dan bangkit daunnya. Pressure cooker Cooling X ini ada kad waranti selama 20 tahun. Jadi saya lebih gemar menggunakan periuk ini kerana tempoh memasaknya lebih pantas, kurang tenaga digunakan, malah menjimatkan gas, serta kalau kita gunakan atas elektrik pun menjimatkan elektrik. Malah ia selamat dan mudah digunakan. Kita tambah sikit air, kita tambah dalam 1 liter gitu. Dan periuk ini boleh digunakan dalam pelbagai dapur, sama ada dapur legend, dapur seramik ataupun dapur elektrik, dan juga sesuai digunakan untuk dapur gas. Malahan lapisan kelulik anti hakisat ataupun tahan karat
dengan lapisan aluminium tulen bermutu tinggi menghasilkan makanan kita tu lebih enak, lebih sedap. Jadi okey, apa lagi, masukkanlah ayam kita tu. Bila kita dah lihat air tadi kan dah mendidih, kita masukkan ayam. Malah penggunaan periuk ini sebenarnya boleh menghasilkan masakan yang lebih enak, lebih sedap, malah selamat. Okey, kita tutup dulu supaya ayam kita tu masak dalam lebih kurang dalam 2-3 minit sahaja. Cukup 3 minit, tutup api dan pemegang backlight, pressure cooker kita dah boleh dibuka. Okey, lihat hasilnya, kelihatan ayam kita pun dah betul-betul masak. Okey, saya kodek-kodek sekejap. Lihat betapa singkatnya masa nak masak menggunakan pressure cooker Kulang X. Okey, kemudian kita masukkan tak lain tak bukan rempah nasi Arab mandi daripada Chef Ustazah. Katanya lebih sedap. Jadi saya try review nak lihat betulkah sedap. Tapi insya-Allah lah sedap ya. Okey. Kita masukkan ke semua rempah tadi. Dia sesuai dimakan untuk 10 hingga 15 orang dengan beras sebanyak 1 kilogram. Okey sahabat, pressure cooker Kulang X memiliki 5 ciri keselamatan. Yang pertama, penapis luban pelindung. Dan okey, kita masukkan dulu 1 sachet susu kolostrum ataupun susu kolostrum supaya makanan kita tu, nasi kita tu lebih sedap, lebih enak, lebih lemak. Okey, masukkan juga 3 sachet gula home sweet. Gula yang dibuat daripada frukto oligosakarida dan juga gam akasia. Ia bagus untuk kesihatan, untuk kawal kadar gula dalam darah. Okey, saya masukkan 3 sachet. Okey, nombor 3, memiliki alat tekanan ataupun penunjuk injek keselamatan. Dan yang keempat, ada kunci keselamatan penutup pemegang atas. Dan yang kelima, kunci pengesan teraktif dengan tekanan. Maksudnya ialah selagi penunjuk tekanan kita tu, periuk kita ni tak turun, selagi itu kunci pengesan teraktif ni tak dapat dibukakan. Okey, kita godek-godek sekejap. Seterusnya jangan lupa masukkan dalam setengah sudu besar garam penyedap rasa. Okey sahabat, nampak tak pemegang backlight berketahanan tinggi? Ianya selamat walaupun periuk itu panas, dipanaskan dalam api, tapi okey, boleh pegang je. Okey, periuk ini juga memiliki teknologi gilapan termaju. Maknanya ialah makanan yang kita masak tu tidak mudah melekat, malahan mudah dicuci ataupun dibersihkan. Okey, saya try dulu macam mana rasanya. Kurang garam ni. Okey, saya tambah sedikit garam. Malah periuk ini juga 25% lebih ringan berbanding dengan periuk-periuk di pasaran. Malah 30% lebih pantas kepanasannya. Jadi bila kita masak tu tidak memerlukan masa yang lama. Seterusnya kita masukkan beras basmati yang telah saya toast dan basuhkan. Jadi kita tak perlu rendam. Sebab dengan menggunakan periuk ini dia cepat masak. Mudah kan? Dan yang paling istimewanya periuk ini, itu pressure cooker Kulang X, didatangkan dengan kad waranti selama 20 tahun. Maksudnya ialah kita boleh hantar servis secara percuma, hanya dikenakan kos mahkota sebanyak RM30 saja. Yang lain-lain tu percuma. Okey, tambah sikitlah air ke jikalau rasa macam tak cukup, dan pastikan jangan terlalu banyak air sebabnya penggunaan periuk ini dia cepat masak. Kalau banyak air nanti nasi kita tu lembek. Okey, dalam sekitar 1 ounce gitu dah. Nampak tak? Okey, sedikit je saya bubuh airnya. Okey, nampak dah cukup dah tu. Okey, cukup. Kemudian kita tutup dengan penutup pressure cooker kita dan pastikan ia berbunyi 1 klik. Okey, tunggu dalam 5 minit. Okey, sekarang kita lihat ini adalah penunjuk injak tekanan periuk kita, dan kita biarkan sehinggalah yang tanda purple tu naik. Dah naik dah. Okey, dalam 5 minit gitulah. Dah naik dan menunjukkan bahawa masakan kita tu dah siap dan kita boleh tutup api. Mudah kan? Sangat-sangat mudah menggunakan pressure cooker Kulang X. Okey sahabat, sekarang kita buka pemegang backlight pressure cooker kita, nak lihat macam mana rupa nasi Arab mandi ayam kita. Okey, saya try tengok macam mana keadaannya. Inilah rupa nasi Arab mandi ayam kita. Lihat berasnya
Ya, sebiji-sebiji, tidak berketul-ketul. Cantik kan hasilnya? Okey, saya nak terah sikit macam mana rasanya nasi Arab mandi kita. Sedap ke tidak? Okey dah, okey, cantik, sedap. Sedap sangat. Okey, saya lupa satu bahan. Tapi tak apa, kita masih lagi boleh masukkan. Saya lupa nak taruh bahan yang wajib ni, iaitu yogurt. Saya lupa nak masukkan tadi, tapi tak apalah, boleh masuk sekarang dalam 2 ataupun 3 sudu besar. Jadi yogurt ni amat-amat penting, salah satu bahan utama yang nak menyedapkan lagi masakan nasi Arab ataupun nasi Pakistan. Tak apalah, masukkan dulu, and then kita just gagau sikit supaya dia sebati, dan kita biarkanlah sekejap dalam beberapa minit, 1 minit ke. Tapi jangan lupa untuk tutup semula periuk kita ni menggunakan penutup pressure cooker. Kita biarkan dalam setengah minit gitu, okey. Okey, nasi Arab mandi kita dah masak. Boleh buka pemegang backlightnya. Okey, lihat hasilnya. Maaflah berkabut sikit cermin kamera ni. Okey, kita lihat hasilnya. Jangan lupa masukkan dalam 1 sudu besar. Okey, saya lap sekejap. Dalam 1 sudu besar minyak zaitun. Minyak zaitun ni menyedapkan lagi nasi Arab mandi kita, mengharumkan lagi baunya. Sedap sangat bau ni. Okey, kemudian jangan lupa kalau nak masukkan boleh, tak nak masukkan boleh. Pengganti saffron, iaitu dalam sedikit beberapa titik saja berwarna kuning. Okey, just titik macam tu je. Okey, dalam 2 ataupun 3 tempat. Tujuannya adalah untuk supaya nasi kita tu lebih kekuningan. Dan jangan lupa masukkan baki, daun purina dan juga daun ketumbar. Seterusnya masukkan juga bawang goreng. Bawang goreng yang digoreng di dalam minyak yang lebih banyak dan panas, baru dia jadi kering. Kemudian masukkan juga kajus yang saya telah goreng awal tadi, kajus dan juga sedikit kismis, just tabur-tabur gitu. Okey, tinggalkan sedikit untuk hiasan, and then kita kaup ataupun kita sebatikan nasi Arab mandi kita tu dengan bahan-bahan tadi. Okey, just gaul, just godek-godek, pastikan ia sebati dan rata. Okey sahabat, nasi Arab mandi kita dengan menggunakan rempah Arab mandi dari Chef Ustazah sudah hampir siap, sudah boleh dihidangkan. Jika sahabat rasa nasi ini kurang masin ataupun kurang manis, boleh je tambah. Selain daripada penggunaan yogurt, kita boleh juga menggunakan susu cair sebagai pengganti air. Susu cair pun best juga kalau masukkan dalam nasi Arab ataupun nasi Pakistan. Tapi kali ini saya tak gunakan susu cair, saya hanya gunakan air dan juga yogurt. Okey sahabat, sudah sampai masa untuk menghidang. Sahabat, last sekali kita masukkan bahan-bahan tadi yang masih lagi berbaki seperti gajus, kismis, kemudian apa lagi yang belum masukkan, daun purina, daun ketumbar. Okey, just tabur-tabur untuk membangkitkan lagi
kecantikan nasi Arab Mali kita. Sedapnya bau rempah tu dengan nasi, dengan beras basmati, penggunaan beras basmati, dengan haruman gajus yang telah digoreng awal tadi, kemudian bau aroma daun pisang tu, ya Allah, memang best, sangat-sangat sedapnya, tak sabar nak makan. Sahabat, rasanya itu saja untuk minggu ini. Jangan lupa ya untuk subscribe dan juga komen jika ada yang nak dikomen. Okey sahabat, kita jumpa lagi episod akan datang. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan lonceng ting. Anda akan dapat menonton review resepi masakan dari YouTuber terkenal YouTube. Jumpa lagi pada minggu depan. Bye.